Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Muhammad Ridwan. Saya akan sambung ke tajuk seterusnya iaitu Rancangan Malaysia ke-10 pada tahun 2011 hingga 2015. Antara pencapaian Rancangan Malaysia ke-10 ialah Malaysia berjaya menjadi antara negara terbaik di Asia dalam pertumbuhan ekonomi walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan kejutan ekonomi. Pendapatan per kapita nasional meningkat lebih 25 kali ganda iaitu daripada $402 pada 1970 kepada $10,796 pada 2014 dan pencapaian ini menunjukkan Malaysia berada pada landasan yang betul untuk melepasi paras pendapatan minimum ekonomi berpendapatan tinggi iaitu $15,000 menjelang 2020. Seterusnya ialah Rancangan Malaysia ke-11 pada tahun 2016 hingga 2020 yang bertemakan pertumbuhan berpaksikan rakyat digunakan, berteraskan prinsip bangsa Malaysia yang progresif dan bersatu serta berkongsi cita-cita dan komitmen yang sama dalam meningkatkan kemakmuran negara untuk rakyat. Seterusnya ialah strategi tumpuan. Pertama, pertumbuhan hijau menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampuan dan daya tahan. Kedua, infrastruktur. Mengukuhkan infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, inovasi dan pertumbuhan. Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran. Keempat, inklusiviti. Memperkukuhkan inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama. Kelima, kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, modal insan. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju. Seterusnya ialah antara inisiatif Rancangan Malaysia ke-11 ialah mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1.5 juta, menyediakan 653,000 unit rumah mampu milik, menyediakan sebanyak 73,000 katil hospital menjelang tahun 2020, membina Kelang Valley Mass Rapid Transit Sungai Buloh ke Kajang, laluan Sungai Buloh, Kajang, Putrajaya dan LRT 3, membina 3,000 km jalan berturap di kawasan luar bandar di seluruh Malaysia, meningkatkan nisbah seorang doktor bagi setiap 400 orang penduduk. Seterusnya ialah membina Lembah Wawasan Malaysia di Negeri Sembilan yang dijangkakan siap sepenuhnya pada tahun 2045 dan berupaya menarik pelaburan sebanyak RM641 bilion. Penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yang akan berperanan mengawal selak industri penerbangan dan perlindungan kepada pengguna, menaik taraf sistem komunikasi, navigasi dan pemantauan serta pengurusan trafik utara daripada 68 pergerakan kepada 108 pergerakan setiap jam. Seterusnya ialah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11. Pencapaian ekonomi 2016 hingga 2017. Ekonomi negara mencatat pertumbuhan purata sebanyak 5.1% setahun, berada dalam sasaran asal antara 5% hingga 6%. Keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan sederhana sebanyak 4.2%. Pertumbuhan terus mengukuh pada kadar 5.9% pada tahun 2017 berikutan pemulihan ekonomi global serta didorong oleh permintaan dalam negeri dan pertumbuhan secara menyeluruh dalam semua sektor ekonomi. Inflasi kekal terkawal pada kadar purata sebanyak 2.9% setahun sementara ekonomi terus berada dalam guna tenaga sepenuh. Seterusnya ialah isu struktur ekonomi, kebergantungan kepada faktor pengeluaran tradisional dan kurangnya tumpuan terhadap produktiviti bagi memacu pertumbuhan terus memberi kesan kepada pengembangan ekonomi. Pelaburan lebih tertumpu kepada struktur fizikal berbanding jentera dan peralatan yang diperlukan. Industri masih berada pada tahap rantaian nilai pengeluaran yang rendah. Ruang fiskal yang kecil mengekang kerajaan untuk membiayai program dan projek pembangunan. Seterusnya ialah 6 tonggak utama yang difokuskan dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11.
Mereformasi takbir urus ke arah meningkatkan ketulusan dan kecekapan perkhidmatan awam, memperkukuhkan pembangunan inklusif dan kesejahteraan rakyat, menuju ke arah pembangunan wilayah yang seimbang, memperkasakan modal insan, mempertingkatkan kemampuan alam sekitar melalui pertumbuhan hijau, memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya ialah pertumbuhan sektoral yang kukuh dan reformasi struktur serta penghasilan inovasi dan penerima gunaan teknologi yang pantas khususnya dalam kalangan PKS dijangka terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, tenaga kerja yang berintensif, pengetahuan dan berkemahiran adalah perlu bagi menyokong sektor ekonomi beralih kepada rantaian nilai yang lebih tinggi. Usaha memanfaatkan 4IR juga penting untuk memastikan Malaysia mendapat faedah daripada perkembangan teknologi yang pesat bagi meningkatkan daya saing dan kecekapan pasaran. Sementara itu, penyelidik infrastruktur yang berkualiti dari segi penambahbaikan ketersambungan, kecekapan dan daya harap akan terus menyokong aktiviti ekonomi. Usaha bersepadu ini akan meningkatkan produktiviti dan memastikan Malaysia kekal di landasan untuk menjadi negara maju dan inklusif. Sekian, terima kasih.